warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati Saudara Muhammad Arif Rukaimi bin Sufyan, Presiden Perubatan, Saudara Muhammad Bashir bin Yahya, Pengarah Seminar Bintara, yang dihormati juga tapi tak ada di sini Ustaz Anhar bin Opir, sahabat saya Dr. Wan Muhammad Razin Muhammad Hassan, seterusnya barisan pimpinan, mahasiswa dan juga siswa-siswi yang saya kasih sekalian. Pertamanya saya mengucapkan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka saya buat pertama kalinya dapat hadir ke bumi Anbiya ini atas jemputan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih. Jadi seperti Dr. Azim juga, saya pertama kali datang ke sini dan memang sangat-sangat ingin datang ke bumi Mesir ni kerana isteri saya merupakan graduan daripada Alexandria. Tapi beliau bukan dalam jurusan perubatan, beliau mengambil syariah. Jadi memang merancang untuk datang ke sini, tapi alhamdulillah saya diberikan kesempatan dulu untuk datang. InsyaAllah pada masa yang datang, jika diberikan kesempatan juga, kami akan datang bersama keluarga lah. Dan mungkin boleh ziarah adik-adik semua di sini, insyaAllah. Jadi apa yang diminta untuk saya bentangkan pada tengah hari ini, saya harap semua sudah makan tadi. Saya rasa semua sudah makan solat, saya rasa semua sudah bersedia untuk mendengar perkongsian kami lah. Macam mana kita nak ni kita nak move slide macam mana? Saya cakap next atau apa? Okay. Saya kena bagi tahu disclaimer bahawa ini merupakan pandangan saya, kerana jika tajuk itu ialah kerjaya di KKM, tapi saya bukanlah wakil rasmi, tapi saya adalah kaki tangan KKM. Jadi jika ada pencanggahan fakta sedikit sebanyak, mungkin rujukan daripada sumber yang lebih sahih untuk KKM hendaklah diterima semula. Okey. Next. Apa yang cuba saya sampaikan ialah berkenaan dengan kerjaya sebagai seorang doktor lah. Seperti yang Dr. Azim kata tadi bahawa kerjaya sebagai seorang pegawai perubatan, ataupun bukan saja pegawai perubatan tetapi juga pegawai pergigian, farmasi yang berkaitan dengan kesihatan, ini sebenarnya suatu kerjaya yang sangat mulia lah. Ini kerana luasnya jalan yang boleh kita gunakan untuk membantu mereka yang kesusahan. Sebagaimana satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, apabila seorang Muslim itu menziarahi saudara yang sakit pada waktu pagi, 70,000 malaikat akan mendoakan keampunannya hingga ke petang. Dan apabila dia menziarahinya pada waktu petang, 70,000 malaikat akan mendoakan keampunannya hingga ke pagi, dan akan diberikan kepadanya sebuah taman di syurga. Itu merupakan suatu ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang menziarahi pesakit. Bayangkan tugas kita sebagai seorang doktor perubatan, tugas kita sebagai seorang pegawai pergigian atau farmasi yang membantu mereka yang sakit itu, mestilah lebih banyak lagi ganjaran yang diberikan, insyaAllah. Tetapi semuanya itu adalah dengan keikhlasan yang utamanya. Apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Jadi kalau kita nak bincang berkenaan dengan kerjaya di Kementerian Kesihatan, doktor ni sebenarnya kalau nak bekerja bukan di Kementerian Kesihatan saja,
dia boleh bekerja di sebagai kerja sendiri, sebagai GP ataupun kerja di hospital swasta. Tapi apa yang kami nak bicara sini adalah skop kerjaya di KKM. Di KKM ada 7 program secara khusus, secara umumnya. Pertama ialah program pengurusan, program kesihatan, program perubatan, penyelidikan dan sokongan teknikal, kesihatan pergigian, perkhidmatan farmasi, dan juga program keselamatan dan kualiti makanan. Dan semua program ini, dia dalam carta organisasi. Kalau kita lihat pengurusan di bawah timbalan pengurusan, timbalan pengarah pengurusan. Di bawah menteri ada timbalan menteri, lepas tu dia ada ketua ataupun DG. Di bawah DG itu dia ada banyak timbalan-timbalan DG. Ada timbalan pengurusan yang menjaga bahagian pengurusan. Pengurusan ni biasanya tak ada doktor dalam tu. Biasanya pegawai-pegawai PTD. Yang ada doktor dalamnya ialah seterusnya, iaitu bahagian perubatan, bahagian perkhidmatan awam, farmasi, pergigian dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Okey. Jadi itu skop di Kementerian Kesihatan buat masa sekarang. Tetapi jika menurut kepada kalau saudara pengurusi kata tadi, kita mungkin ingin mungkin tahap pemikiran kita terpun setengah-setengah. Setengah-setengahnya tak semestinya mempunyai tahap pemikiran seperti ini. Jika anda lihat, tadi saya tengok seorang saudara anda tadi yang bercerita pasal buku yang dibaca, ada Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy ni dia kata, dia tak perlu compete dengan orang lain. Dia duduk kat sini Dia tak perlu compete dengan orang lain. Tapi dia akan membina suatu cara baru untuk kalau dari segi ekonomi, menjalankan ekonomi dia. Jadi tak perlu bersaing. Dia cuma createkan satu lagi opportunity lain di mana tidak ada kompetitor. Jadi kalau skop ini, kalau saudara melihatnya ada perlu lagi cabang yang boleh dikembangkan, tak ada masalah. Mungkin masa saudara menjadi pegawai tertinggi kementerian ataupun yang jadi menteri sebagainya, boleh memikirkan apakah lagi cabang-cabang yang boleh digunakan ataupun patutnya diadakan dalam Kementerian Kesihatan. Jadi saya mungkin kena fokus sedikit kerana saya ini dari hospital. Jadi kalau saya tak ada masalah lagi, mungkin saya akan cerita di hospital. Tapi dari segi untuk adik-adik nak faham, sama ada cabang-cabang lain boleh dipersoalkan selepas ni. Jadi di hospital biasanya kita kerjaya ni bahagian kepada 3 direktorat lah. Direktorat ni bidang direktorat. Yang pertama direktorat perubatan, yang kedua direktorat pembedahan, yang ketiga direktorat sokongan. Direktorat perubatan akan insya-Allah disampaikan oleh sahabat saya Dr. Razif ni. Pembedahan biasanya dalam direktorat pembedahan tu ada pembedahan am. Saya dari disiplin pembedahan am. Dalam tu juga dia ada neurosurgery, dia ada urologi, dia ada plastik dan reconstructive surgery, anestesiologi iaitu pembiusan, ortopedik, ophthalmology, ENT, ear nose and throat, dental dan emergency medicine. Okey, itu antara jabatan-jabatan yang terletak di bawah direktorat pembedahan. Direktorat sokongan, farmasi termasuk dalam direktorat sokongan. Selain daripada itu lah radiologi, patologi, hematologi, forensik, dietary dan fizioterapi. Saya rasa antara isu yang ditimbulkan sekarang ialah ramainya doktor-doktor perubatan yang terdapat di negara kita, terutamanya houseman. Okey, tapi kita lihat ini adalah suatu data yang diberikan oleh kementerian berkenaan dengan bilangan doktor mengikut negeri, nisbah kepada penduduk di negara kita pada tahun 2012. Pada tahun 2012 kita lihat, kalau di sektor awam iaitu KKM dan juga universiti, jumlahnya dalam 27,478 orang doktor. Dicampur dengan sektor swasta 11,000, jumlah keseluruhan 38,700. Ini adalah mengikut nisbahnya satu nisbah 758. Itu nisbah doktor untuk penduduk.
Ini nisbah yang kita kata meliputi semua doktor, level, houseman, medical officer dan juga pakar. Sebenarnya sebagai sebuah negara yang ingin menjadi sebuah negara maju, ratio yang kita tetapkan ialah 1:400. Jadi 1:400, kalau kita lihat yang color merah tu dengan color kuning. Color merah di bawah tu adalah dari segi pengeluaran doktor-doktor yang dihasilkan atau jumlah projection, dan juga color kuning di atas adalah yang menunjukkan bahawa ratio yang diperlukan. Jadi kita dapati kalau sekarang 2012 dengan penduduk lebih kurang 26 juta, kita ada 38,000, rasionya 1:700 lebih. Jadi untuk mencapai 1/400 nisbahnya, dengan kadar pengeluaran houseman sekarang ini kita anggarkan sebelum 2020 kita akan mencapai 1:400. Iaitu mungkin pada ketika itu jumlah doktor adalah lebih kurang 71,000 orang pada semua peringkat. Itu untuk doktor. Bagi pegawai pergigian pula kita dapati nisbahnya berbeza sedikit, iaitu nisbah 1 hingga untuk 6,436. Itu adalah yang ada pada tahun 2012. Dari kalau kita lihat doktor gigi kita ni, dari sektor awam ada 2,600, sektor swasta ada 1,800. Hampir agak ramai juga daripada sektor pegawai pergigian kita sebenarnya yang masuk ke sektor swasta. Dan kita lihat berapakah sebenarnya yang diperlukan oleh negara, ikut ratio 1:4,000 jumlah penduduk. Itu ratio untuk pegawai pergigian. Jadi berdasarkan pengeluaran pegawai pergigian mengikut tahun, unjurannya dianggarkan pada tahun 2016 kita akan mencapai sasaran 1:4,000 penduduk. Okey, saya mungkin akan ceritakan sedikit berkenaan dengan kerjaya. Sekali ini adalah pathway kerjaya. Jadi macam mana kerjaya yang boleh kita dapat jika semasa kita menjadi seorang pegawai perubatan. Jadi antara step-step ataupun level yang terpaksa kita hadapi untuk mencapai puncak kejayaan kerjaya itu ialah housemanship. Kemudian kita akan menjadi seorang medical officer. Kemudian kita akan masuk training untuk jadi seorang pakar, seterusnya menjadi pakar dan mungkin boleh membuat specialty. Okey, ini step pertama selepas medical student, selepas grad, maka anda akan menjadi seorang pegawai perubatan. Sekarang ni, isu pegawai perubatan lambatkan ni sebenarnya satu isu yang lama telah pun berada di negara kita. Dulu pada masa saya jadi house officer ni, bilangan doktor baru houseman kurang daripada 10 orang untuk satu jabatan. Tapi sekarang ni departmen saya ada 70 orang houseman untuk jabatan bedah sahaja di sebuah hospital negeri Kuala Terengganu. Sebuah negeri yang kita kata taklah ramai sangat penduduknya, tapi kami beri 70 orang untuk departmen surgery. Okey, tapi setengah-setengah jabatan seperti Kuala Lumpur lebih 100 houseman jabatan surgery. Jadi itu senario dia. Dan saya ada bincang dengan bukan dapat informasi daripada bahagian kementerian. Dia kata ada 6,000 graduan yang sedang menunggu posting. 6,000 graduan. Maksudnya kalau sahabat kita tadi Naim grad, mungkin akan masuk 5,001 lah kot. Batch dia tambah lagi, tapi macam Presiden kata tadi ada 800 daripada graduan Mesir dikeluarkan oleh pada tahun ni. Jadi saya rasa gitulah senario-nya. Ada 6,000 yang menunggu dan biasanya intake untuk melakukan posting ni biasa 2 kali sebulan. Dulu you join anytime. Dia boleh keluarkan surat saja, tapi sekarang ni kerajaan telah membuat satu lebih sistematik. Dia akan ambil intake 2 kali sebulan, awal bulan dan pertengahan bulan. Kerana bila dia orang masuk, dia orang ada orientasi. Jadi kalau nak lakukan orientasi dengan bilangan seorang dua masuk,
Seorang masuk 1 bulan, seorang masuk 8 bulan, seorang masuk 10, seorang masuk 6, yang susah nak buat. Jadi dia akan buat mengikut 1 dan 15 hari bulan. Jadi mudah untuk dibuat orientasi pada bilangan yang mencukupi. Dan kita ada hospital berpakaian yang mempunyai houseman. Bukan semua hospital yang boleh menerima. Jadi mesti ada hospital pakar yang boleh supervise. Jadi dalam sekarang ni kita ada 43 buah hospital di negara kita yang boleh houseman boleh bekerja di sana. Dulu posting setiap houseman 3 posting, 3 disiplin sahaja dalam masa setahun. Iaitu kita ambil medical, surgery dengan ONG. Tapi sekarang ni dengan realiti kualiti dan sebagainya, kita dapati bahawa bukan kita lah, KKM lah dan saya, tapi bahagian kementerian mendapati bahawa perlunya dibanyakkan lagi disiplin yang perlu dilalui oleh houseman daripada 3 kepada 6, dari setahun kepada 2 tahun. Tambahannya ialah ortopedik, pediatrik, emergency medicine, anesthesiologi dan juga family medicine. Sekarang ni family medicine pun dimasukkan sebagai salah satu rotation untuk houseman buat. Sebagai seorang houseman, apa yang perlu anda tahu bahawa bila anda daftar ke hospital, semua posting dia ada buku log. Buku log. Jadi buku log tu dia ada prosedur-prosedur, ada benda-benda yang nak dibuat. Bagi posting pembedahan, buku log biasanya prosedur yang perlu dilakukan, yang mesti diisi. Prosedur ada kategori yang dilihat, observe, ada kategori assistant, ada kategori you kena buat sendiri. Jadi antara yang you kena buat ni blood taking. Blood taking, ambil blood untuk blood investigation, pasang granula, nak bagi drips. Kadang tu kena central line yang masuk terus kepada supravena kawah. Lepas tu you kena buat TNS, toilet and surgery. Patient yang ada injury, ada laceration wound, so you kena cuci-cuci, jahit. Lepas tu kadang-kadang tu kalau patient ada abscess, you kena buat acquisition and drainage, buat operation sedikit, small operation. Kalau muka dia nampak dead tissue banyak, kena buat wound debridement. Ada juga yang kena masuk chest tube, kena masuk CBD, continuous drainage. Patient yang tak nak kencing, you kena masuk catheter. Patient yang perlukan monitoring, dia punya input output, kena masukkan catheter. Masuk rice tube dan juga assisting dalam operation. Itu merupakan antara prosedur-prosedur yang perlu dilaku, yang perlu dilihat, yang perlu di-assist ketika membuat posting dalam bidang surgery contohnya. Kerana saya bidang pembedahan. Kalau dulu antara prosedur yang kita masukkan sekali ialah melakukan pembedahan appendix. Tapi sekarang ni saya rasa dalam setahun ini saya rasa tak ada lah houseman yang membuat appendix. Dulu kita houseman, kita dibenarkan buat appendix. Kita pun ada 8 orang, 8 orang saja. MO ada berapa orang, mungkin 5 orang. Jadi dia orang berletih. Jadi dia minta kita yang buat. Kita nak buat memang suka lah. Tapi dia buat bahan, buat jual bahan kan. Dia nak buat, dia kena belanja lepas ni, dia kata. Padahal dia berletih sebenarnya, dia memang tak nak buat. Tapi dia saja buat soalan macam kita nak sangat benda tu. Jadi kita kena payah lah sikit kat dia. Okey, perbezaan houseman dulu dengan sekarang dari segi sistem ialah disebabkan jumlah ramai ini, dulu kita bekerja sebagai office hour dan kita on call. Sekarang ni dipanggil modified flexi system. Dia macam ada shift bukan shift, tapi dia flexi system, di mana dia ada kerja yang macam shift tetapi dia overlapping antara satu shift dengan satu shift yang lain. Disebabkan oleh shift yang seperti ini, dia buat calculation dicampur dengan dulu dengan on-call sebagainya, maka dia kata seorang houseman yang hendak bekerja walaupun mereka ini masih lagi, orang kata, walaupun mereka ini sudah doktor houseman, tetapi mereka lah masih lagi memerlukan latihan dan juga pembelajaran. Jadi kita bagi total working hour tu lebih daripada orang biasa. Kalau orang biasa 8 jam sehari,
Tapi kalau seminggu jadi 8 kali 5, 40 jam. Tapi houseman kerana dia bukan saja bekerja, dia perlu belajar juga. Jadi working hour tu menjadi 65 hingga 75 jam seminggu. Jadi saya tak tahu, tapi bukan ramai, ada yang komplain. Tulis dalam Facebook sebagainya, sepatutnya kita tenaga kerja tidak boleh melebihi 40 jam seminggu. Satu penderaan hak asasi sebagainya, saya tak tahu. Tapi ini merupakan suatu benda telah boleh difikirkan. Jadi disebabkan itu mereka memberikan allowance tetap shift banyak RM600 daripada gaji dan allowance lain. Jadi itu yang beri. Dan diberikan juga 1,5 hari off setiap minggu. Ini merupakan satu benda yang diberikan kerana kita tahu bahawa anda semua, kita semua adalah manusia, perlu rehat. Jadi diberikan 1,5 hari off untuk setiap minggu. Itu wajib. Wajib. Tak boleh kumpul 2 minggu nak bekerja, maka tak ada ni. Dulu time kita orang, kalau kita kena on call weekend, habislah kita kerja 2 minggu. Daripada hari Ahad, kalau di Terengganu, pada Timur, hari Ahad sampai hari Khamis. Hari Khamis, kalau hari Jumaat on call, sampai pagi Sabtu. Pagi Sabtu dah letih tidur, hari Ahad kerja balik. Jadi berterusan sampai 2 minggu. Sekarang ni dengan sistem sekarang, 1,5 hari adalah wajib juga akan dapat cuti berehat. Dan ketika houseman, apa yang diberi adalah pendaftaran sementara. Maksud pendaftaran sementara ni adalah dia memerlukan confirmation. Confirmation tidak akan boleh dilakukan tanpa syarat-syarat dia. Jadi syarat-syaratnya adalah anda semua perlu complete posting 6 posting itu dalam masa 2 tahun, atau kalau kena extend ada masa-masa yang diberikan. Jika tidak dapat, maka pendaftaran penuh tidak akan diberikan. Maka anda tidak akan menjadi doktor walaupun anda mendapat ijazah MD ataupun MBBS. Tak boleh digunakan untuk dipraktiskan, sama ada di GP ataupun di klinik ataupun di hospital swasta. Kerana ini adalah pendaftaran sementara sahaja. Jika anda mengambil MC itu dikira sebagai cuti rehat. Cuti rehat biasanya beri satu posting 3 bulan itu dia beri 8 hari. 8 hari 3 bulan apa? 4 bulan. 4 bulan satu posting, 8 hari, 2 hari untuk sebulan. Tapi jika anda MC, dia akan dikira sebagai cuti rehat. MC 2 hari, daripada 8 telah jadi 6 hari. You ambil your leave lagi 2 hari, tinggal 4 hari lagi. Lepas tu jangan ingat hari itu MC. Kalau MO tak apa, dia MC dia tak kira cuti rehat dia. Okey. Antara masalah-masalah yang kita kena pasti houseman ialah yang pertama ialah masalah attitude lah. Bad attitude. Yang maksudnya antara bad attitude ini ialah MIA, missing in action. Kerana ramai sangat, susah kita nak monitor you all ni. Kita terpaksa mencipta banyak sistem macam mana nak monitor. Sistem yang ada sekarang ialah sistem mentor-mentee. Mentor-mentee inilah setiap houseman dia ada mentor dia, seorang pakar bedah. Kalau pakar bedah pun tak larat nak monitor you all ni. Kalau pakar bedah saya ada 6 orang, ada 70 orang, 10 orang. Seorang pakar bedah jadi mentor untuk 10 orang mentee houseman. Jadi dia orang pun tak larat nak monitor, terpaksa kita gunakan our medical officer sebagai mentor. Jadi ini sistem yang digunakan. Tapi walau macam mana pun masih ada yang missing in action. Kita tak dapat nak buat head count every day. Datang ke ward, okey buat head count. Siapa ada ni tak boleh. Tak mampu nak buat macam tu. Ada juga. Tapi bila ada, kita adalah mekanisme kita. Kita tak bagi tahu lah kat sini. Nanti you all ni pula. Yang kedua ialah masalah kurang rasa tanggungjawab. Bila kurang rasa tanggungjawab ni, kalau sistem fleksi ni dia ada shift, macam shift itu. Kadang-kadang ni bila dia shift, kerja dia tinggal orang shift yang selepas itu. Itu masalah dia. Jadi orang yang shift ni dia kata buat kerja dia, sepatutnya orang tu jadi akhirnya sekali pesakit. Kalau pasien masuk masa shift orang tu, dia tak kelak, dia bagi ke orang shift akan datang, orang datang kata bukan pasien dia tak nak tengok. Akhirnya tak ada orang tengok sampai 12 jam patient admitted. Ini suatu attitude yang sangat-sangat tidak bagus. Dalam era Facebook, Twitter sebagainya ini, satu lagi masalah kita lihat
ramai yang suka meluahkan perasaan mereka dalam Facebook. Kalau meluahkan benda yang baik, Alhamdulillah. Tapi bila meluahkan benda-benda yang komen negatif terhadap senior mereka, terhadap pakar mereka, saya rasa itu bukan satu benda yang baik. Jadi saya rasa bagus adanya teknologi seperti ini, tetapi penggunaannya mestilah dengan cara yang berhemah. Antara masalah lain ialah tidak kompeten, kurang pengetahuan teori dan juga klinikal. Ini biasa kita hadapi dengan ramai sangat. Memanglah bila ramai sangat macam ni jadinya. Expectation kita untuk houseman ni, saya biasanya bila houseman baru datang jumpa, masuk klinik saya, kita akan bagi briefing. Saya kata ada 5 expectation saya untuk setiap houseman. Yang pertama, saya kata you kena take history, must be complete history taking. Kalau patient datang sakit perut, bukan tanya sakit perut saja, tapi tanya juga pasal kepala sakit ke tak, tangan ada kata-kata ke tak, complete. Bila you buat physical examination, must be thorough physical examination. Patient datang dengan acute abdomen, you bukan saja check abdomen, tapi you check lung juga, examine the lung. Because acute abdomen, it could be daripada lung problem, bronchopneumonia, sometimes presented dengan acute abdomen. Patient ada MI, mungkin datang dengan application pain. So you kena fikir macam tu. Bila you buat physical examination, kena thorough physical examination. Lepas tu you kena boleh buat analyze patient problem yang ketiga. Lepas you ambil history, buat physical examination, analyze patient problem. Yang keempat, you boleh initiate apa investigation yang sepatutnya boleh buat. Kalau patient datang dengan hematemesis, muntah darah, kan? Apa you expect investigation? You kena check, ambil full blood count, you kena ambil cross match blood. Takkanlah you patient muntah darah pada pucat, you tunggu medical officer untuk datang. Okey, apa nak investigation ni? Tak boleh kan? Kerana masa you belajar, you dah belajar treatment. Jadi itu expectation saya kepada houseman baru. Yang kelima ialah you boleh initiate the treatment. Treatment awal tu ialah boleh buat. Kalau patient datang dengan appendix, kita tak expect you buat operation, tapi kita expect you selain daripada ni, you boleh initiate treatment. Mungkin you bagi treat, patient dah muntah-muntah kat rumah, dehydrated, maka dia kena diberi air, rehydrate semula. Ataupun you nak bagi dia antibiotics, ataupun untuk mengurangkan sakit, you bagi dia analgesic. Itu initial treatment. Definitive treatment tu bagi medical officer, bagi pakar yang buat. Tapi initial treatment tu kita expect you to know, because you orang yang mula sekali. Kalau patient collapse dekat ward, nak buat CPR, jangan tunggu medical officer, semua nak call medical officer, tak boleh kan? Jadi you kena initiate treatment tu, level you all kena competent. Satu lagi masalah ialah ambil cuti suka hati lah. Cuti suka hati kadang-kadang ni, kalau tak MIA, kadang-kadang tu dia hilang in between posting. Sepatutnya dah habis dekat emergency department pada 21 hari bulan 1. Datang clinical department 22 hari bulan 2. Tapi dia tak datang pada 20 bulan 2. Dia datang seminggu selepas tu. Yang kita ni tak tahu. Ingatkan dia post baru dia report. Ingatkan dia masih di tempat lain. Kita pun terima. Tapi bila bagi tahu dekat nak buat report sebagainya, tengok-tengok, kenapa? Pengarah kata kenapa posting dia ni start lewat seminggu. Kita kata tak tahu. Dia datang lewat seminggu. Rupanya dia dah MIA in between posting. Itu masalah dia. Ya, tapi bila benda ni berlaku, dia akan efek. Dia boleh tindakan tata tertib. Dia akan kadang-kadang dia akan memberi orang kata potong gaji. Boleh buat. Ini antara tindakan yang boleh dikenakan. Jadi bagaimana untuk survive? Kerana pada saya, pendakian kejayaan hingga ke puncak itu mesti bermula daripada you survive your housemanship. Kalau you tak survive your houseman, you tak boleh nak menjadi MO. Tak boleh jadi MO, you tak boleh nak buat master, tak boleh nak pursue jadi specialist. Jadi apa yang saya rasa boleh digunakan sebagai tips untuk survive pada saya lah. Pertama saya rasa you kena work smart. Work smart ni lebih kepada time management. Kita tengok ramai kadang-kadang tu houseman tengok busy je. Sembahyang lagi tak sembahyang lagi, makan lagi tak makan. Busy ada passion ni macam tu.
Betul ke you all berapa orang semua dekat ward? Ada 10 orang. Patient 20. Tu seorang tunggu patient saja. So kenapa busy sampai tak sempat semayang, tak sempat makan? Kan? So time management sebenarnya. Kan? Jadi you kena pandai macam mana nak bahagikan masa. Bagaimana masa kita mungkin 24 jam, sangatlah ni, tapi kita tahu cara nak bahagi dan mungkin cara nak mencuri masa sedikit. Kan? Dia bukan saja bahagi masa, tapi mungkin kena curi masa untuk membuat satu perkara banyak dalam masa yang singkat. Seterusnya ialah you kena enjoy what are you doing. Kan? Kadang-kadang tu ada orang yang dia kata, saya sebenarnya doktor, saya bukan doktor yang klinikal ni, saya nak jadi anatomis, saya nak jadi fisiologis, ataupun saya nak jadi pengarah hospital, saya tak nak tengok orang sakit. Tak apa. Tapi whatever yang kata tadi, nak jadi apa pun, you kena survive 2 tahun houseman. Untuk survive, you kena enjoy your work. Walaupun tak suka klinikal, you jadi pengarah, jadi DG, you kena enjoy your work untuk you survive. And nak enjoy tu banyak cara lah. Masing-masing ada cara nak enjoy. You kena, orang kata jangan seorang-seorang, kena berkawan. Kalau you seorang berbersih dekat satu department tu, orang lain semua daripada India ke, daripada UKM ke, mix dengan diorang. Belajar dengan diorang ataupun bersama-sama dengan diorang. InsyaAllah you akan enjoy. Lepas tu, teamwork. Walaupun you ramai, disebabkan ramai pun, you kena team. Kadang-kadang ni bantu-membantu. Kalau orang tak bantu pun tak apa, you bantu dulu. Lama-lama insyaAllah, orang yang you bantu tak akan bantu you bila you perlukan bantuan mereka. Satu lagi pada saya, houseman ni banyak kena marah. Sama ada marah oleh MO atau marah oleh pakar. Sebab tu dia luahkan perasaan mereka di Facebook. Dia kata MO ni jenis malignant lah. Malignant dia baik sikit lah tu. Ada yang ayat-ayat kasar lagi. Pakar ni macam-macam dia kata. Benda-benda tu sebenarnya diorang ni, medical officer ke ataupun pakar ke, dia bukannya nak marah sangat, tapi sebahagian daripada cara untuk mengajar lah. Ada orang cara baik, ada orang cara macam tu. Jadi you jangan take it personal. Marah masuk penyimpanan, keluar kiri, tak apa, jangan malu. Orang lain semua kena marah mereka, kan? So jangan orang kata take it personal benda-benda yang seperti itu. Kemudian forget your past history. Ini penting juga. Saya tahu ramai kat sini saya rasa yang datang top student, kan? Yang dapat flat Melaka lah, straight A Melaka. Bila you kerja, orang tak tengok pun berapa you sijil semua. You forget. Jangan rasa aku top student boleh buat Melaka, tak ada. Yang orang tak tengok pun sijil you, tengok performance you masa hari tu. Kalau performance you okey. Kalau performance you teruk, baru dah cari. Ni you mana ni? Ini pada mana ni? Belajar kat mana dulu? Berapa SPM ni? Jangan cari Melaka lah. Tapi kalau you okey. Dan jangan pula rasa inferior kalau you pernah fail banyak masa mereka student. Tak ada masalah. Kan? Orang tak tanya pun benda tu semua. Kan? Jadi benda-benda itu sebenarnya tidak memberikan apa-apa kelebihan, cuma mungkin you rasa orang kata lebih confident. Tak apalah. Kalau you rasa your excellent past history of excellency to bring confident, okey lah, tak ada masalah. Tapi jangan sebab menyebabkan itu you jadi over confident. Satu lagi yang saya rasa perlu ialah learn from everybody. You jangan ego. Tadi ada Surah Naim kata itu, jangan ego. Belajar dengan semua orang. Bukan saja belajar daripada pakar, bukan saja belajar daripada MO, tapi daripada passion you, daripada attendant yang sapu-sapu, daripada nurses yang tua-tua tu, sisters kat ward, mereka banyak pengalaman. Contohnya macam dalam obstetrik dan gynecology, perbidanan. Bidang-bidang yang dekat hospital tu, yang sini-sini tu, terror. You jangan ingat, dia ni bidang, kalau nak ni, you nak suruh dia buat apa-apa kan. You boleh belajar daripada dia cara nak conduct delivery, kadang-kadang primate pun dia tak buat episiotomi. Kan? Terror ni diorang. Tapi kalau ikut standard KKM, kalau primate gravida nak deliver, kena buat episiotomi, kena potong kan. Tapi setengah-setengah bidang terror ni, dia boleh buat guide supaya tak ada tear pun. Pandainya diorang ni. Jadi
You boleh belajar benda-benda itu daripada diorang. Jangan, sebabkan dia bidan, sebabkan dia ni kurang level daripada kita, maka tak boleh belajar dari dia. Salah. Saya rasa perlu belajar daripada diorang. Bila you survive daripada houseman selama 6 posting itu ataupun 2 tahun, maka you akan jadi medical officer. Medical officer pada saya ialah national service, kerana ialah compulsory service yang perlu dibuat oleh setiap pegawai perubatan. 2 tahun dan you kena servis negara compulsory sebelum kalau you nak join private, nak keluar jadi TPs. Jadi ini adalah servis yang you kena buat. Kadang-kadang ni setengah orang tu dah very ambitious, nak buat master in cardiothoracic surgery ataupun nak buat jadi specialist yang sub-sub pun dah ada pada dia. Tak apa, tapi you kena lalui proses ni juga. Jangan kata bila lepas pada saya department surgery ni, saya nak MO dekat surgery, saya nak pergi tempat lain lah. Kerana saya nak buat master in surgery. Tak ada. Sebenarnya dalam hidup kita banyak lagi kan? Banyak lagi yang benda yang perlu kita fikirkan. Bukan hanya nak jadi pakar bedah saja kan? Nak nilai lagi. Jadi so much thing to appreciate in life takes time to smell the roses lah orang kata. Dan biasanya 2 tahun dia posting. Dan biasanya walaupun kita kata tadi tu kita tak nak jadi surgeon, kita dipostetkan di klinik kesihatan dulu mana, jangan kerja sambil lewa. Always try to learn wherever you are posted. Posted ke mana pun, walaupun you rasa tak ada level pun dengan my ambition ni. Tapi ada sebenarnya kawan-kawan sistem dia, kawan-kawan orang kat sana you boleh belajar, yang you boleh ambil benda-benda hikmah-hikmah di sana. Tapi bila dah posting dekat ulu-ulu mana tu, jangan pula lalai pula, hilang fokus. Don't get carried away. Kan? Ini pergi dah, kata dia jadi surgeon, lepas tu kena posting dekat ulu ni, seronok ataupun kena terlangkawi, seronok pergi diving, seronok pergi dia sebagainya. Itu lupa orang dah nak jadi ni. Orang sepatutnya pergi 2 tahun ni, pergi sampai 5 tahun, lepas tu tak nak lah, nak jadi diver sebagainya. Tak boleh. Jadi back to your focus. Apa sebenarnya yang you nak buat tu? Selepas pada tu, bila you dah 2 tahun servis, you ada ambition ni nak jadi pakar, maka you akan di Malaysia kita ada master program. So master program dia ada dalam public health, dia ada dalam medicine, perubatan. Dan universiti kita pun dah tawarkan banyak, UKM, UM, USM, UIA, UPM dah tawarkan program-program master untuk certain disiplin. Dan sekarang ni universiti tidak membuat program sendiri-sendiri, dia ada conjoin dengan KKM. Antara universiti pun kebanyakan yang sudah ada conjoin. Maksudnya walaupun pelajar itu daripada UKM, tetapi bila nak exam tu sebenarnya dihadiri oleh semua daripada hospital universiti lain. Itu conjoin dia panggil. Dan biasanya untuk nak masuk program master, paling-palingnya you kena 3 tahun servis. Maksudnya you ada SKT, your sasaran kerja tahunan tu 3 kali. Houseman 2 tahun 2 kali, master sekali setahun, baru boleh apply. Dan your SKT laporan sasaran kerja tahunan ni mesti lebih 80%. Kalau sebab tu houseman ni jangan main, jangan ingat saja. Kerana setiap tahun dia ada laporan kerja tahunan. Kalau you nak aim lepas 3 tahun you nak buat master, you make sure performance houseman 2 tahun tu dapat SKT lebih 85%. Kalau tidak, you kena tunggu lagi lah. Dan bila nak masuk surgery contohnya, maka you kena dalam surgery lebih 6 bulan baru you boleh apply untuk posting surgery. Sebab tu kalau kena district, you nak jadi district katakan kena setahun ataupun 2 tahun, cepat-cepat balik department yang you nak buat tu, supaya you boleh ada 6 bulan posting sebelum you apply untuk master program. Dan dalam contohnya dalam master program bedah, master program bedah dia ada pemilihan dia lah. Dia sekarang dia buat very transparent, dia ada markah-markah dia. Daripada 150 orang yang apply, dia akan tengok your CV, berapa banyak poster yang you buat, berapa banyak oral presentation yang you buat kat conference, ada paper tak you publish dekat journal, ataupun you ada ambil exam menunjukkan you memang berminat, walaupun you tak lepas exam pun, tapi attempt to
ambil exam pun dikira sebagai ada markah yang di situ. Exam MRCS contohnya. Dan juga dia ada entry exam, dia ada MCQs. You kena pergi ambil exam dan semua ada markah dia. Dia markah tu dia akan total berapa dan dia ada viva selepas tu. Ini bagi panduan lah, panduan siapa-siapa yang nak mengenali diri dia dan apa disiplin sesuai untuk jiwa dia. Kita tengok, kalau katakan you mental okey, waras, kalau tak waras sikit, gila-gila sikit, yang sesuai untuk you ialah secretary during investigation. Kalau you jenis yang macam waras, very hardworking, very attitude, very orang kata determined, coordination very good, precise, itu neurosurgeon. Saya tak payah nak sangat nak kat sini. Saya rasa masa kat sini dah lebih untuk saya ni. Saya rasa kalau ni saya akan sambung semula. Saya bagi peluang kepada Dr. Azim untuk bercerita mungkin dalam doktrin pembedah perubatan lah, ataupun yang ni lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Mr. Husin yang telah menceritakan panjang lebar tentang perjalanan hidup seorang bakal doktor dan juga doktor. Memudahkan kerja saya sebenarnya. Okey. Tetapi bila kita membincangkan tentang karier dia punya karier sebagai seorang doktor, sebenarnya apa yang kita plan pada masa sekarang ni bagi saya belum tentu. Belum tentu. Kan? Cuma kita dapat idea macam mana keadaan semasa yang berada di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang ni. Mungkin ada area-area tertentu yang memerlukan lebih kepakaran. Dan mungkin boleh gunakan ini sebagai motivasi untuk menjurus ke arah kepakaran tersebut. Dan bila sampai masanya nanti, barulah kita akan terasa yang mana satu yang sesuai dengan diri kita. Algoritma yang diberikan oleh Mr. Husin tadi, saya go through, ada sedikit betulnya pada diri saya. Ada sedikit betulnya pada diri saya. Sebab masa mula-mula saya menceburi dalam bidang perubatan. Okeylah, untuk cerita yang sebenarnya, bidang perubatan bukan kehendak saya. Bidang perubatan ini sebenarnya bukan kehendak saya. Ini kehendak orang lain. Kehendak orang lain. Boleh faham tak? Kehendak orang lain. Dan pernah sekali saya buat kajian. Orang kata apa, kajian cross section. Kajian rentas. Pada masa tersebut saya open question. Dalam ramai-ramai grup kita ni, katakanlah dalam satu grup WhatsApp ada 100 orang. Contohnya 100 orang medical student. So kita buat questionnaire. Dalam ramai-ramai ni, yang mana yang memang cita-cita daripada kecil untuk menjadi seorang doktor? Saya buat kajian masa tu email group. Email group di kalangan doktor-doktor ni, kan? Saya pun create lah. Ada 5 soalan yang saya create, kan? Boleh dikatakan 80% menjawab bahawa dia bukan pada asalnya berminat untuk menjadi seorang doktor, tetapi di atas unsur-unsur galakan daripada orang yang lain. Galakan ke, paksaan ke, wallahu a'lam. Kan? Bagi saya rasa unsur paksaan. Daripada ibu saudara saya. Bukan daripada ayah saya, bukan daripada mak saya. Mak saya, ibu saya beri kebebasan pada saya nak pilih bahagian mana. Saya minat matematik. Daripada kecil sampailah saya form 5, sampailah saya form 3, memang minat saya kepada matematik.
dan saya bercita-cita untuk menjadi pakar matematik. Itu cita-cita saya lah. Menjadi pensyarah dan menjadi pakar dalam bahagian matematik. Dan minat pada matematik memang daripada kecil sampailah saya minat nombor. Nombor memang saya minat. Kalau nombor-nombor telefon ni memang banyak saya ingat. Kan? Nombor-nombor kereta. Pemilik kereta tu pun tak ingat nombor dia. Jadi saya boleh ingat. Dia impress lah pasal nombor kan. Okay, anyway, memang saya tak bercita-cita untuk menjadi seorang doktor, sehinggalah pada malam saya nak melanjutkan pembelajaran saya di tingkatan 4 ke Kolej Islam Kelang. Yang mana saya buat permohonan, ada surat untuk pertukaran daripada aliran sains kepada aliran sains sosial. Saya dapat tawaran pergi ke Kolej Islam untuk melanjutkan dalam bidang sains. Ya, tetapi saya buat karang surat untuk memohon pertukaran daripada sains tulis kepada sains sosial. Cuba bayangkan kalaulah saya berjaya dengan permohonan tersebut, saya takkan berada di hadapan saudara-saudara sekalian pada hari ini, kan? Tetapi nak jadikan ceritanya, malam tu saya singgah rumah mak saudara, kan? Rumah saudara saya, kan? Bila mak saudara tengok surat saya, dia kata tak payah. Senang je, dia punya statement dia, tak payah, dia kata. Di kalangan adik-adik saya ni semua dah cikgu dah, dia kata. Semua cikgu, daripada abang saya yang sulung, kakak-kakak saya semua cikgu, dia kata. So saya nak seorang kalangan adik-adik saya ni jadi seorang doktor. Boleh? Okeylah, cubalah. Masih ragu-ragu. Sebenarnya masih ragu-ragu. Dan sepanjang pembelajaran saya ni, banyak benda yang masih lagi ragu-ragu. Masih lagi ragu-ragu. Jadi untuk timbulkan minat ni, saya cubalah tambah pembacaan, baca sikit-sikit dalam bidang sains, sains tulis, biologi, kimia, fizik, semua tu kita cuba kaitkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perubatan. Alhamdulillah, lama-lama masuk sikit masuk, sehinggalah bila tahun 1, tahun 2 tu masih lagi 50-50, dan bila masuk ke peringkat klinikal, alhamdulillah, minat tu tiba-tiba datang. Minat-minat tu masa tahun klinikal, tahun 1, tahun 2 ni masih lagi peringkat boleh ke tak boleh ni, kan? Ramai di kalangan kawan-kawan saya yang that's it, rasa tak boleh, nak teruskan lagi lah. Ramai di kalangan, ada yang pergi ke optometri tahun 1, lulus tahun 1, tapi resign, quit daripada medical faculty, pergi join optometri. Saya tengah bertukus lumus pada tahun 3, tahun 4, member dah track dah. Saya tahun akhir belum tentu lulus profesional, dia dah buka optometri, kan? Saya bertukus lumus untuk houseman tahun 2, dia dah buka cawangan-cawangan, kan? Saya tengah bertukus lumus untuk peringkat MO, peringkat apply master, dia tambah cawangan satu lagi. Maknanya kita tengok, ya Allah, perbezaan. Kita masih lagi bertukus lumus untuk mengejar impian kita, dia dah ada 5-6 cawangan dan dah ada isteri yang kedua. Itu dah merupakan dia punya prospek, kan? Dan saya semasa memulakan jejak kaki ke Fakulti Perubatan, saya orang tanya, nak jadi apa? Nak jadi pakar bedah. Asal-asal nak jadi pakar bedah, kan? Tapi bila lama kelamaan kita terdedah, dan bila kita masuk kerja, bila start pada tahun 4, tahun 5, saya rasa pembedahan ni tak berapa sesuai dengan ciri-ciri saya, kan? Tak berapa sesuai dengan jiwa saya. Jadi bila start, saya minat sekretari. Saya minat sekretari. Dan bila start dengan houseman, kan? Masa habisnya houseman selama setahun, saya apply untuk masuk sekretari. Last posting saya adalah medical posting. Dan untuk masuk ke sekretari,
dia kena ada perlu tunggu kekosongan. Kebetulan kawan saya yang baru habis graduate daripada USM dia awal sikit 2 minggu daripada UKM kan. So dan dia pun minat sekretari. So dia dulu dapat masuk sekretari. Semasa itu satu je kekosongan untuk MO sekretari di jabatan sekretari. Jadi saya terpaksa tunggu kan. Jadi penuh. Jadi penantian saya ni selama setahun lebih tak kosong-kosong sekretari ni kan, sehinggalah minat saya kepada medical pun mula datang kan. Masa itulah saya dah buat keputusan bahawa saya rasa career pathway saya adalah menjadi seorang physician kan. Yang tak pernah saya impikan sebelum ni, yang cita-cita saya nak jadi seorang sekretaris, tiba-tiba berubah dalam masa tak sampai setahun saya berada di dalam medical posting. Minat datang kemudian, dan masa itu barulah saya generate minat yang lebih mendalam untuk menjadi seorang internal physician, internal medicine specialist. Dan selepas balik daripada USM melanjutkan pelajaran, banyaklah tawaran-tawaran yang datang. Yang ni nasihat macam ni, yang ni nasihat macam ni, yang ni nasihat macam ni. Kan saya punya ketua jabatan masa tu dia kata, Dr. Razin maintain dia sebagai general medicine specialist. Macam-macam orang nasihat kan. Saya minat cardio kan. Tapi bila duk fikir balik cardio, bolehkah saya survive dengan saya ni seorang yang family sikit kan. Rasa saya nak tinggal family, macam tu lah. Jadi bila kita fikir balik, banyak benda yang saya ambil perkiraan. Dalam sekali saya rasa perlu lakukan sesuatu perubahan. Dan bila rasa dah lama dah dalam bidang general medicine ni, saya mula menceburi dalam bidang pendidikan. Jadi pada tahun 2004 saya memulakan karier saya sebagai seorang general physician, dan saya dapati bahawa minat saya ke arah mengajar tu rasa ada kan. Jadi pada tahun 2007, selepas 3 tahun saya berkhidmat sebagai general physician, saya mula melibatkan diri dalam urusan mengajar pelajar-pelajar perubatan. Masa tu UCSI, ingat yang saya cakap tadi kan, UCSI telah memulakan program perkhidmatan perubatan dia di Terengganu, dan the first batch dia untuk clinical year pada tahun 2007. Dan saya antara orang yang terawal yang melibatkan diri memberikan pengajaran kepada UCSI. Jadi career pathway saya ni dia berlainan sikit. Dan lama setelah rasa confident untuk menjadi seorang pensyarah, dan saya membuat keputusan pada tahun 2004 yang lepas, saya join sebagai pensyarah sepenuh masa di Universiti Sultan Zainal Abidin. Itulah career pathway saya. Tapi kepada hadirin-hadirat sekalian, dengan penjelasan yang telah diberikan oleh Mr. Hussein sekejap tadi, saya rasa kita sudah ada clear picture sebenarnya apa yang mungkin boleh kita rancang untuk kehidupan kita seterusnya. Mungkin kan, dengan teknologi yang ada sekarang ni, dengan yang kemudahan information teknologi, dunia tanpa sepadan, globalisasi. Jadi banyak benda yang boleh kita ambil, yang boleh kita dapatkan untuk kita generate minat kita secara lebih spesifik. So lepas ni aku nak jadi apa? Sebagai contohnya, aku nak jadi cardiothoracic surgeon kan? Okey, kalau dulu kita kata nak jadi cardiothoracic surgeon, macam mana kehidupan cardiothoracic surgeon? Nak rasa feel pembedahan tu. So kalau dekat Terengganu tak ada pakar bedah jantung. So, kalau kita nak rasa feel dia tu, nak rasa seronoknya pakar bedah jantung ni, kena pergi ke contohnya dekat Institut Jantung Negara. Lepas tu nak masuk, nak tengok dia buat pembedahan, bukan satu benda yang senang kan. Mungkin kena buat surat mohon kepada mereka yang berwajib, pihak atasan dan sebagainya, belum tentu lulus kan. Tapi sekarang ni
Macam mana? Nak tengok? Ha? YouTube. YouTube. Ha? YouTube. Dengan teknologi yang ada sekarang ni, saya rasa cukup membantu untuk you all generate minat. Kan? Kalau dulu saya nak cerita pasal angiogram, terpaksa lukis. Terpaksa kita cakap, ni masuk ke sini. Boleh faham tak? Cukup imagine. Kita masukkan wire dia, lepas tu masuk ke sini, wire dia tu ada kamera lah, ada betul inject dia punya ni, Allah, macam-macam kita nak cerita. Sekarang ni, okey, saya tunjukkan video dia. Okey, ni sangat-sangat mudah. Kan? Jadi seronok. Bila kita bercerita tentang ilmu perubatan sekarang ni, kita rasa begitu seronok sangat. Kan? Jadi bagi saya, untuk generate minat career pathway pada masa akan datang, buat masa sekarang ni, saya rasa cukup senang. Dan insyaAllah career pathway seperti mana yang Mr. Hussein kata, Mr. Hussein mungkin akan cerita lebih sikit career pathway dalam bidang pembedahan, dan saya dalam bahagian medical line. So medical line yang saya nak sentuh, sebenarnya ada banyak sangat career pathway dalam bidang medical, dalam directory medical. So kita ada internal medicine, internal medicine yang bidang yang saya cebur sekarang ni. Kita ada pediatry. Pediatry dia lebih kurang sama macam internal medicine. Cuma internal medicine untuk orang yang sudah ada IC ke atas. IC dia bukannya saiz badan. IC akan menentukan sama ada awak masuk redap medical ataupun pediatri. Sebab tu kadang-kadang kesian tengok anak-anak kita, adik-adik kita yang bertubuh saiz kecil. Ya, bertubuh saiz kecil sangat. Tapi disebabkan darjah 6 sudah ada IC, dia masuk ke redap medical ward. Tak kesian? Kesian tak? Kecil je lagi, tapi sudah berada dekat medical ward yang terdiri daripada orang yang besar-besar. Kalau nasib tak baik, duduk sebelah IBDU. Kan? IBDU tahu? Intravenous drug user. Kesian tengok adik itu duduk sebelah orang HIV. Kesian dia kan. Jadi faktor IC yang mempengaruhi pediatrik dan juga redap. So pediatrik adalah antara career pathway yang ada dalam directory medical. Psychiatry juga adalah merupakan medical line. Apa lagi kalau untuk yang apa ni? Okey, rehabilitation medicine. Rehab medicine juga termasuk dalam ni, dan juga bahagian sokongan yang lain. Sokongan yang lain ni banyaklah. Umpamanya seperti radiologi, patologi, transfusion medicine, onkologi. Ini semua adalah merupakan bidang-bidang. Okey, onkologi ni termasuk di dalam medical side. Okey, so ni merupakan bidang-bidang yang boleh kita fikirkan sekarang. Apakah bidang yang akan kita ceburi pada masa-masa yang akan datang? Yang non-clinical, kita ada bahagian yang bukan clinician lah. Kita ada bahagian public health. Public health juga adalah merupakan satu career pathway yang saya rasa cukup bagus sebenarnya. So ramai di kalangan orang-orang yang hebat-hebat dekat atas ni, macam Datuk Nur Hisham ni, dia memang pakar bedah endocrine. Jadi kita harap Mr. Hussein, mana tahu walaupun sekarang ni kita tanya dia nak jadi DG tak? Suka ke? Jadi menteri terus. Tu insya-Allah tu doakan. Boleh? Amin. Okey. Mana tahu kan? Mana tahu? Hanya mungkin Mr. Hussein pada masa akan datang mengikut jejak langkah Sifu. Datuk Dr. Nur Hisham. Datuk Nur Hisham pernah